Okey, jadi untuk video yang terakhir kita akan pergi kepada soalan trial SBP 2021 untuk haba pemendakan. Okey, di mana soalan kata rajah 7 menunjukkan aras tenaga bagi suatu tindak balas pemendakan. Okey, di mana kat sini kita dapati bahawa ini adalah bahan yang digunakan, ini adalah hasil, dan nilai delta H yang diberikan adalah 65.5 kJ mol negatif 1. Okey, untuk soalan A, dia suruh nyatakan maksud haba pemendakan. Jadi maksud haba pemendakan sama juga dalam definisi-definisi yang lain, mesti kena ada keyword barulah kita dapat markah lah. Okey, di mana kalau untuk haba pemendakan, keyword yang penting adalah kita katakan bahawa perubahan mol, apabila satu mol mendakan terbentuk. Mendakan terbentuk daripada ion-ionnya. Jadi ini adalah dua keyword yang kena ada lah. Perubahan haba apabila satu mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya, maka awak akan dapat satu markah. Di mana kalau awak tengok dekat sini, untuk bahagian hasil, ini adalah bahagian hasil. So apa mendakan yang terhasil sebenarnya? AgCl. Di mana AgCl ni sebenarnya apa? Sebenarnya adalah dia GTL. GTL tu apa? Iaitu garam tak larut. Jadi haba pemendakan sebenarnya akan menghasilkan garam tak larut, aka mendakan. Alright, so itu dari segi soalan A. Untuk soalan B, disuruh nyatakan warna mendakan yang terbentuk, di mana warna untuk AgCl adalah putih lah. Jadi awak bagi tahu warna, awak dapat terus satu markah. Alright, untuk soalan C, dia kata hitungkan perubahan suhu. Disuruh hitungkan perubahan suhu apabila 25 cm3 larutan argentum nitrat 0.5 moles negatif 3 bertindak balas dengan 25 cm3 larutan natrium chloride 0.5 mol desimeter negatif 3. Jadi dekat sini disuruh hitungkan perubahan suhu. So bila disuruh hitungkan perubahan suhu, bermaksud kita kena cari the value of theta. Disuruh cari the value of theta. Tapi sekarang ni, untuk nak cari value of theta, kita kena cari dulu nilai Q, iaitu haba yang terbebas. So pertama sekali apa yang kita perlu buat adalah kita menggunakan formula delta H sama dengan Q over N untuk kita dapatkan dahulu nilai Q. So nilai delta H dah dia beri, nilai N kita boleh cari, di mana N sama dengan MV per 1000. So M kita apa? Kepekatan apa? Kepekatan kita dekat sini adalah 0.5. Disebabkan kedua-dua larutan menggunakan 0.5, so tak ada masalah lah. So 0.5 darabkan dengan nilai isi padu, dua-dua larutan pun 25, so tak ada masalah juga. Darabkan dengan 25 bahagi berapa? Bahagi 1000. So awak tekan calculator, maka awak akan dapat jawapannya adalah 0.0125 mol. So bila awak dah dapat bilangan mol, awak gunakan pula rearrange calculation kita, formula kita tadi, iaitu kita akan dapat nilai delta H, Q sama dengan delta H darabkan dengan N. So nilai delta H tadi kita apa? Nilai delta H kita tadi adalah 65.5 kJ, tapi kita tukarkan dia kepada unit joule terus. So kilojoule kepada joule awak darabkan dengan 1000. So 65.5 darab 1000, awak akan dapat 65.500. Darabkan dengan 0.0125 mol. So bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai Q adalah 18.75 joule. Ini nilai Q yang awak akan dapat. So lepas dah dapat nilai Q, kita gunakan pula formula Q sama dengan MC theta. Sebab kita nak cari nilai theta. So nilai Q kita tadi 18.75 sama dengan M. M kita ni apa? M adalah jumlah isi padu larutan. So isi padu yang kita ada adalah 25 dan juga 25. So kita totalkan, tambahkan. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 50 darabkan dengan nilai heat capacity 4.2. darabkan dengan theta.
Maaf saya batuk. Okey. So awak rearrange awak punya calculation. Okey, tekan calculator, maka awak akan dapat jawapan akhir awak adalah 3.9 degree Celsius. Maka ini adalah jawapan awak. Okey, so awak tengok kat sini markah adalah 3 markah. Okey, 3 markah awak dapat dekat mana? Pertama sekali jawapan akhir berserta unit yang betul 1 markah. Awak dapat nilai Q 1 markah. Awak buat bilangan mol ni 1 markah. Lengkaplah 3 markah. Alright. Okey. Seterusnya pula untuk soalan D. Okey. Tindak balas diulangi dengan menggunakan 25 cm3 larutan kalium chloride 0.5 mol desimeter negatif 3 bagi menggantikan larutan natrium chloride. Okey, so dia suruh ramalkan nilai pemandakan bagi tindak balas itu, and then disuruh terangkan. Okey, so dekat sini awak nampak 3 markah. Okey, kat sini 3 markah. So macam mana kita dapat 3 markah? Okey, pertama sekali kita tengok dulu jawapan kita. Yang pertama, kita boleh katakan bahawa nilai haba pemandakan adalah sama. Okey, kita kata sama sahaja, kita akan dapat 1 markah. Okey, kenapa sama tu nanti saya akan terangkan kemudian. Okey. Maaf saya batuk. Okey. Poin yang kedua dan yang ketiga yang kita boleh nyatakan adalah, okay, untuk yang kedua, kita katakan bahawa bilangan mol mendakan argentum chloride yang terbentuk adalah sama. So bilangan mol yang terbentuk adalah sama. 1 markah. And then the last point, kita katakan bahawa ion natrium dan ion kalium tidak mengambil bahagian dalam pemandakan AgCl, lagi 1 markah. So lengkap 3 markah. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan ion natrium dan ion kalium ni tak mengambil bahagian dalam pemandakan argentum chloride? Sebenarnya kita boleh tengok berdasarkan persamaan kimia seimbang. Okey, ni persamaan ni saya buat dekat bahagian bawah sebab saya tak ada ruang. Okey, untuk yang pertama kita tengok ini merupakan persamaan kimia untuk eksperimen yang pertama. Okey, yang bawah ni adalah persamaan kimia untuk eksperimen yang kedua. Okey, di mana persamaan kimia untuk eksperimen yang pertama dia menggunakan apa? Natrium chloride, natrium chloride dan juga argentum nitrate. Di mana hasilnya akan dapat argentum chloride dan natrium nitrate. Okey, so sekarang ni awak tengok untuk eksperimen yang pertama hasil kita argentum chloride. Okey, so tengok untuk eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua yang ditukar, bahan yang ditukar apa dia? Okey, natrium kepada kalium. Jadi kita tengok yang ditukar kat mana? Natrium dan kalium. Okey, so untuk eksperimen yang kedua, kalium chloride ditindakbalaskan dengan argentum nitrate menghasilkan argentum chloride dan juga kalium nitrate. Jadi sekarang ni awak tengok, bila kita tukar bahan natrium dan juga kalium, untuk yang bertukar pada bahagian hasil adalah apa dia? Pada bahagian nitrate, di mana untuk eksperimen yang pertama menghasilkan natrium nitrate, eksperimen yang kedua menghasilkan kalium nitrate. Dan saya nak tanya kepada awak, di antara kedua-dua bahan ni, adakah dia involve GTL? Adakah dia merupakan garam tak larut? Adakah dia merupakan mendakan kita? Dia bukan mendakan. Okey, sekejap saya tulis. Okey, bukan mendakan. Jadi mendakan yang kita nak tengok ataupun garam tak larut yang kita nak tengok hasil daripada haba pemandakan ni apa dia? Yang ini. Jadi kita tengok eksperimen pertama dan eksperimen yang kedua, walaupun natrium chloride digantikan dengan kalium chloride, hasil mendakan kita akan berubah ataupun tidak? Tak berubah, masih sama, iaitu kita akan dapat argentum chloride. So that's why kita katakan bahawa ion natrium dan ion kalium untuk eksperimen pertama yang kedua tidak mengambil bahagian dalam pemandakan argentum chloride. Sebab pada akhirnya pada kedua-dua eksperimen hasilnya adalah sama, kita dapat AgCl, betul? Okay, so that's why kita kata ion natrium, ion kalium tak ambil bahagian, ataupun dalam arti kata lain kita katakan bahawa ion natrium dan ion kalium merupakan ion penonton. Okey, kita katakan ion penonton. Dia mana? Dia cuma tengok sahaja reaction tu berlaku. Dia tengok je reaction pemandakan tu berlaku, tapi dia tak involve dalam pemandakan tersebut. Alright,
So kat sini cara untuk awak dapatkan 3 markah lah, di mana yang pertama awak nyatakan nilai haba pemandakan, and then awak katakan bilangan mol mendakan yang terbentuk adalah sama sebab awak tengok kat sini dia bergurau 25 cm3 dan juga 0.5 mol kepekatan. Okey, samalah. Okey, so yang ketiga kita katakan bahawa ion natrium dan ion kalium tidak mengambil bahagian, ataupun kita katakan dia merupakan ion penonton. So awak dapat lengkap 3 markah. Okey. Untuk soalan E dikata jadual 7 menunjukkan nilai bahan api bagi beberapa jenis bahan api. Okey, ini disuruh kata berdasarkan jadual 7 bahan api yang manakah sesuai, bahan api manakah yang sesuai untuk menggantikan petrol dalam kenderaan. So disuruh bagi alasan, bagi jawapan anda. So yang bahan api ni sebenarnya dia tak termasuk dalam haba tindak balas. Dia selepas tajuk haba tindak balas, ada salah satu topik yang pendek dekat situ. Jadi, apa yang sesuai untuk menggantikan petrol dalam keadaan dalam kenderaan? Ya, ini kita tengok etanol berapa? Etanol 30 nilai bahan api dia. Okey. So, gas hidrogen 143. Jadi, untuk nilai bahan api untuk menggantikan petrol, untuk menggantikan petrol lebih tinggi lagi bagus. Okay, nilai bahan api dia lebih tinggi lagi bagus. Jadi yang lebih tinggi daripada petrol apa dia? Gas asli, kita ada gas hidrogen. Tapi kita tengok, gas asli 50, gas hidrogen 143. Mana lagi tinggi? Yang ini gas hidrogen. So yang lebih baik untuk menggantikan petrol dalam kenderaan adalah gas hidrogen. And ini diterangkan jawapan kenapa, sebab nilai bahan api dia lebih tinggi. Ini ada typo dah. Okey, bahan api. Okey. So dua markah. Markah yang pertama awak nyatakan gas apa, ataupun bahan apa. Yang kedua awak bagi sebab. So awak dapat 2 markah. Alright, jadi setakat ini sahaja video kita untuk kali ini untuk soalan trial haba pemandakan SBP 2021.